Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah, yang mana ada pen, ambil pen. Yang mana tak ada pen, ingat-ingat sajalah. Tuan-tuan semua hebat-hebat semua. Pen tak ada, otak tak ada, kira ingatan tu kira kemah. Baik. Saya berceramah di penjara, saya berceramah di pusat serenti, pusat pemulihan akhlak. Bila saya ceramah, saya suka nyembah dengan pegawai, jurulatih, kaunselor. Saya tanya, budak-budak ni macam mana mereka dia boleh isyak dadah? Boleh terlibat dengan jenayah? Dia kata, kebanyakannya ialah sebab keluar malam. Punca hidungam, isyak dadah, kena rogol, merogol, mencuri. Ialah puncanya keluar malam. Mak bapak tak kisah anak-anak keluar malam. Tambah sekarang ada uptown, downtown. Lagi mudah orang keluar malam. Saya bukannya tak setuju uptown ni. Tapi kalau sampai tiap-tiap malam duduk uptown, orang dah tak ada privacy. Taman tu dah tak ada privacy. Bunyi, tambah duk jual ubat guna speaker pula. Pasang lagu pula. Nak baca Quran tak boleh, anak nak belajar tak boleh, semua tak boleh. Bising. Jalan jadi jam, sesak depan rumah dia. Dan anak-anak dah bebas keluar. Mesti ada pengawalan untuk pasal-pasal malam yang setiap malam ni. Walaupun tak dasar perniagaan, tapi kalau perniagaan itu menjadikan kotor tempat itu. Malah ada padang-padang uptown, parking-parking uptown, ditinggalnya van-van buruk di situ sebagai tempat dia berniaga. Nissan Venet, Nissan C20 hak lama, habis berniaga dia sumbat, lepas tu dia kunci dengan mangga, lepas tu dia balik rumah naik kereta. Malam besok ada main, dia buka mangga, dan jadi macam dia punya tempat tu. Dan yang paling kesan besar ialah anak-anak yang seronok di luar, bebas. Jadi saya minta pada tuan-tuan, jika tuan-tuan tidak boleh kontrol, dan tuan-tuan nak kontrol anak yang rajin keluar malam, keluar merayau, suami yang kuat merayau, kan, tak erti nak balik, tolong baca surah Ali Imran ayat 200. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Ayat 200 surah Ali Imran. Yang kedua, bagi tuan-tuan yang nak berhadapan dengan orang yang nak dapat tender, nak dapat kerja, nak temu duga, nak ada perbicaraan misalnya di mahkamah, tuan-tuan tolong baca surah Asy-Syura ayat 154. Saya ulang balik, surah Asy-Syura ayat 154. Bagi tuan-tuan yang nak temu duga, nak berhadapan dengan mahkamah, perbicaraan dan sebagainya, nak berhadapan dengan orang yang banyak duk tanya tuan-tuan, tolong baca surah Asy-Syura ayat 154. Yang seterusnya, ayat Al-A'raf 154. Surah Al-A'raf ayat 154. Untuk orang-orang yang pemarah, untuk meredakan kemarahan orang, maka tuan-tuan baca surah Asy-Syura ayat 154.
surah Al-A'raf ayat 154. Minta maaf, juzuk yang ke-9. Surah Al-A'raf ayat 154. Dan yang terakhir surah Asy-Syura ayat 15. Untuk menghentikan perbalahan, pertikaian. Maka tuan-tuan boleh baca surah Asy-Syura ayat 15. Jadi 4 ayat saya bagi pada tuan-tuan. 1, surah Ali Imran ayat 200. Kedua, surah Al-A'raf ayat 154. Ketiga, surah Asy-Syura ayat 15. Yang surah Asy-Syura ayat 154 itu surah Al-A'raf, minta maaf. Al-A'raf 154. Dan satu lagi surah Asy-Syura ayat 15. Untuk menghentikan perbalahan. Dan yang keempat, tuan-tuan baca surah Asy-Syura, bukan, surah Al-Hadid ayat 13. Untuk menggembalikan fitnah orang yang membuat fitnah pada tuan-tuan, yang membuat kejahatan pada tuan-tuan, supaya Allah pelihara dan fitnah itu kembali kepada mereka. Surah Al-Hadid ayat 13. Seulang balik. Pertama, surah Ali Imran ayat 200, untuk mengelakkan anak-anak merayau malam. Al-A'raf 154, untuk temuduga, untuk minta kerja, untuk perbicaraan di mahkamah dan sebagainya. Yang ketiga, surah Asy-Syura ayat 15, untuk menghentikan perbalahan, pertikaian. Dan keempat, surah Al-Hadid ayat 13, untuk menggembalikan fitnah-fitnah orang, supaya kebenaran itu naik, kebenaran itu muncul. Surah Al-Hadid ayat yang ke-13. Jadi 4 surah ini, ayat ini saya sepatutnya edarkan kertas, tapi sebab kesibukan semalam saya terlupa nak edarkan pada tuan-tuan. InsyaAllah pada bulan hadapan saya bawa cara-cara pengamalan dia, cara-cara nak buat. Sekarang ini tuan-tuan amalkan dulu. Lepas mayang boleh, baca pada minuman boleh, baca pada makanan boleh, mudah-mudahan. Baik.